Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sini kisah sembelih lembu. Cerita sembelih lembu. Baqarah ni kira-kiranya lembu betina. Tetapi boleh juga diguna untuk betina ke, jantan ke, tak apa-apa. Seperti mana yang kita sudah lalui sebelum pada ni, cerita di kalangan Bani Israel ni sudah terkesan dengan anak lembu. Sudah terkesan dengan anak lembu. Rasa hebatnya anak lembu itu. Rasa keramatnya anak lembu itu. Rasanya anak lembu tu boleh memberi menganggapnya anak lembu dapat memberi kebaikan dan dapat menolaknya keburukan, kan? Jadi dapat mencegahnya benda-benda mudarat tu daripada anak lembu itu. Kerana dianggap anak lembu itu anak lembu ajaib. Ada kuasa lah. Anak lembu yang ada kuasa. Jadi melalui ayat ini, Allah Ta'ala nak menyangkalnya ada lagi saki-baki di kalangan puak-puak Bani Israel yang masih lagi terkesan dengan upacara penyembahan anak lembu tadi. Jadi bila masih lagi terkesan dengan sembelihan terkesan dengan pemujaan anak lembu itu, maka masih lagi tidak benar-benar tauhid. Maka sini ayat yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa supaya menyuruh kaum dia itu sembelih lembu. Supaya dengan sembelih lembu itu dapat menyangkal apa saja perasaan-perasaan yang sebelum pada ni yang tak puas hati, yang rasa hebatnya lembu itu dapat dihapuskan. Dan kita tengok sampai sekarang ni pun masih lagi ada Hindu yang memuja lembu. Bagi mereka lembu betina itu sebagai ibu mereka. Mana sumber pemberi rezeki lah buat mereka. Lembu betina. Yang mana lembu betina itu kalau kita tengok dalam YouTube mana pun dapat kita boleh dapati mereka ni sampai ada tahap sanggup minum air kencing lembu betina tadi. Dan sampaikan kisah yang terbaru saya dapat tahu cerita COVID-19 ni, musibah COVID-19 ni, mereka pula berduyun-duyun yang ada satu puak di kalangan puak Hindu, bukan semualah, ada satu puak yang menganjurkan minum air kencing lembu betina. Tujuan dia dapat mengelaklah daripada sebagai ubatlah
pada penyakit COVID-19 ini. Sehingga kerajaan India sendiri pun melarang sampai tahap itu. Sebab benda tu jadi viral, jadi satu tamparan hebat juga kepada India yang mana kerajaan Hindu tu sendiri. Dia pun rasa malu dengan sendirinya, perbuatan dia tu barang tak betul. Cara yang dia buat tu barang tak betul. Maka mereka sendiri, saya tengok dalam berita ada menyebut kerajaan India sendiri pun melarang daripada meminum air, ada upacara minum air kencing lembu itu atas tujuan nak mengubati penyakit COVID-19 ni. Biasalah bila Allah Ta'ala bagi musibah-musibah begini, kita boleh tengoklah golongan-golongan yang sesat, golongan yang tak kuatnya pegangan agama akan jadi terpesong lah, makin terpesong dan makin jelasnya kesesatan mereka itu. Bila marinya ditipu musibah, akan terzahirlah kebodohan-kebodohan yang selama ini mereka duduk pertahankan, sehingga kan benda tu dia rasa orang lain pun tak boleh tahulah, kalau tahu pun rasa malu. Jadi mereka sendiri pun rasa malu. Kan? Rasa malunya dunia tahu India ni orang minum kecing lembu. Orang India ni orang jenis minum air kecing lembu, pun dia sendiri pun rasa malu. Jadi untuk nak mengelakkan benda itu, jadi saya tengok kerajaan India sampai melarang. Jadi kita tengok sama-sama Hindu pun larang juga. Jadi mana nampak sangat benda yang dia buat tu tak kena lah, benda yang salah. Mana dari segi logik tak perlu mengaji agama, tak perlu mengaji tinggi-tinggi pun orang tak minum air kecil lembu. Mana begitu. Orang makan lembu, orang minum susu lembu, itu je. Tapi orang bukan minumnya air kecil lembu, bukan makan tai lembu, gitu. Biar kena cara lah. Macam ayam, kita makan ayam, kita tak makan darah ayam, kan? Kita tak makan tai ayam, kan? Maka kena ada beza lah. Yang ikut syariat macam mana? Yang sebenar macam mana? Yang sebenar makan ayam bukan makannya darah ayam, kan? Sebab ada juga segolongan puak-puak tertentu yang buat masakan pula, buat macam jelly, buat jelly darah lembu, darah ayam, darah binatang. Dia buat jenis masakan. Yang dalam Islam yang dibenarkan hanyalah limpa, hati, itu dibenarkan. Tetapi kalau darah-darah itu tidak dibenarkan untuk kita makan. Ayat ini juga satu perkara yang ramai di kalangan kitab-kitab tafsir. Kalau kita perhati tengok dalam kitab tafsir, banyak bercakap cerita-cerita Israiliyat tentang ayat ini. Sebab tu untuk memahami ayat ini hingga seterusnya, kita kena faham juga dulu cerita di sebaliknya ayat ini melalui cerita-cerita Israiliyat. Mana cerita-cerita Israiliyat ni kita nak kata tak betul pun tak boleh, kita nak kata betul pun tak boleh, kita dengar saja je boleh. Tapi nak amal, nak pakai tak boleh. Itu saja panduan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mana ceritanya lebih kurang ada satu orang anak tu di zaman Bani Israel yang mana ketika itu dia ayah dia tu, keluarga dia ataupun ayah dia atau mak dia itu mempunyai harta. Dia ada harta. Jadi dia rasa nak tunggu lambat nak tunggunya dapatnya harta itu. Dia tak ada harta. Jadi nak tunggu harta daripada mak ayah dia ataupun ayah dia ni saja ni lambat. Maka dia pun bunuh ayah dia. Bunuh ayah dia, keluarga dia ni dia bunuh. Ayah ke mak dia gitulah, dia bunuh. Jadi bunuh itu bertujuan supaya harta pusaka tu boleh kepada dia. Harta pusaka tu dapat kepada dia. Maka dia pun berjaya bunuh. Bila berjaya bunuh, nak sampai jadi berlakunya pertikaian. Mana jadi viralnya ketika itu, siapakah pembunuhnya? Lelaki itu. Pembunuhnya orang itu. Kan? Siapa pembunuh sebenar?
sehingga jadi berita tergempar lah di tempat itu pada ketika itu, kan. Maka ditakdirkan cerita benda tu diminta kepada Nabi Musa untuk selesaikan. Bila minta kepada Nabi Musa untuk selesaikan, Nabi Musa AS minta supaya sembelih lembu. Minta untuk sembelih lembu untuk dibunuh lidah lembu ataupun ekor lembu itu untuk ditampar kepada mayat, untuk dipukul pada mayat. Dan selepas pada tu mayat tu pun bercakap bagi tahunya sekian-sekian siapa yang membunuh. Lepas pada tu dapat tahulah siapa si pembunuhnya itu. Cerita ini cerita masyhur lah. Banyak edisi. Cerita ni banyak masyhur. Lepas tu banyak pula edisi dia tu banyak. Ada jalan cara cerita gini, ada cara cerita gini dan panjang lebar juga dalam kitab-kitab tafsir. Dalam tafsir Ibn Katsir, dalam perkara ni dia cerita banyak juga, dia cerita hadis-hadis, dia nukilkan cerita-cerita riwayat Israiliyat tentang ini. Dia banyak dia ceritakan dalam tafsir Ibn Katsir. Siapa-siapa yang berminat boleh merujuk baliklah kepada kitab tafsir Ibn Katsir. Yang mana dalam tafsir Ibn Katsir tu dicerita secara panjang lebar juga, walaupun tidak sepanjang yang kitab lain, tetapi pada akhirnya penjelasan dia tu dia beritahu cerita-cerita yang telah disebutkan itu semua sekali adalah cerita Israiliyat yang tidak boleh dipakai. Mana dia buat kesimpulan cerita itu semua sekali cerita yang tidak boleh dipakai. Maka ayat ini untuk apa sebenarnya? Ayat ini hanya kosong gitu saja. Allah Taala perintahkan supaya sembelih lembu. Itu saja. Kenapa? Sembelih untuk perintah saja. Allah Ta'ala nak suruh Bani Israel sembelih lembu. Kan seperti mana kita sedia maklum dah sebelum pada ni puja. Bila puja siapa dia berani nak sembelih? Ya, bila sudah dipuja, siapa dia berani nak sembelih, nak makan apa semua sekali. Jadi nak makan atau nak sembelih semua tu memberi kesan. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya sembelih. Bila sembelih ni dapat menghapuskan apa saja sakit baki perasaan itu. Macam beginilah, kita nak suruh Hindu tu masuk Islam. Kan? Hindu tu masuk Islam, mana kita kena ajar juga satu lagi, kalau kamu betul-betul Islam, dah kamu sudah terima dah Islam, kamu sudah mengucap dah kalimah syahadah, kamu kena sembelih lembu. Kamu kena berani sembelih lembu dan kamu kena yakin bahwasanya kamu sudah tak ada dah lagi yang terkesan dengan kehebatannya, keramat ke apa pada lembu itu. Jadi kita kena bukan sekadar bertaubat, kita kena buat dengan praktikalnya secara jelas bahawasanya kita sudah tidak mempercayai dah laginya lembu itu sebagai ibadah kita, sebagai ilah kita, sebagai sembahan kita. Tidak dah lagi. Jadi sekadar bercakap di mulut tak cukup, melainkan kena melaksanakan. Sekiranya kita nak menafikan, bukan menafi mulut saja, bahkan kita kena makan. Kita kena makan. Sebab tu kadang-kadang di kalangan orang Melayu kita kan ada jenis yang berpantang kan, berpantang tak boleh makan itu, berpantang tak boleh makan ini. Ada setengah tu tak boleh makan ikan ubi lah, ikan kacang lah, macam-macam jenis-jenis yang didakwa. Dan bila makan tu menyebabkan marinya bala bencana ataupun malapetaka, kena menimpa diri kerana langgarnya pantang larang. Maka itu adalah akidah. Bila diberitahu gitu, itu adalah akidah. Kita tak boleh makan, itu urusan lain. Tak boleh makan kerana adanya sebab-sebab yang tahtal asbab, benda-benda yang mengikut sebab musabab, contohnya alergi ke, tak boleh makan kerana gatal-gatal. Itu tak apa. Tetapi kalau kita tak ada gatal-gatal apa, tapi sengaja kita membuat pantang larang sendiri, benda ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan, ini satu kesalahan. Seperti mana dalam ayat Quran, lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Ahallallahu lakum. Jadi
kenapa kamu nak mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan buat kamu? Itu Allah Ta'ala tegurnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam hadis ada beritahu detail ceritanya, iaitu Nabi Muhammad SAW masa itu isteri-isteri dia tu adalah duduk jealous lah dengan isteri-isteri yang lain, maka buat pakatan lah, buat pakatan bagi tahu Nabi ni suka minum madu kan, suka makan madu sebelah petang kan, di seorang isteri dia. Jadi bila sampai satu masa Aisyah rasa tak puas hatilah, kenapa hari-hari kena pergi rumah isteri yang itu kan. Maka Aisyah pun buat pakatan, Aisyah pun minta dengan Hafsah tolong bagi tahu, dan semua orang yang sepakat dengan Aisyah pun beritahu, iaitu mereka berpakat-pakatnya mengatakan madu tu bau tak sedap. Jadi mulut Nabi jadi bau tak sedap selepasnya minum madu itu. Jadi selepas diberitahu gitu, Nabi SAW nak jaga hati, Nabi SAW lagi sebutnya perkataan tak nak dah minum madu sampai bila-bila dah. Gitulah lebih kurang ayat dia. Kemudiannya Allah Ta'ala terus tegur. Kenapa nak haramkan benda yang Allah Ta'ala halalkan? Gitu. Itu lebih-lebih lagi pula kerana nak jaga hati isteri. Kenapa pula sampai gitu? Kalau semata-mata nak jaga hati, nak jaga, ni sini pun sama juga, nak jaga keturunan kita, jangan. Keturunan kita tak makan benda-benda ni. Semata-mata nak jaga keturunan kita dengan tidak makan benda-benda ni saja-saja, benda yang halal dan semata-mata kita nak tolak, maksudnya benda tu tak boleh dimakan lah. Jadi kita anggap benda tu tak boleh dimakan kerana kita nak pegang dengan warisan-warisan yang kita pegang itu, maka itu satu kesalahan dalam bab i'tiqad. Jadi i'tiqad ni kadang-kadang kerana terkesan dengan benda tu. Sebab tu kadang-kadang bila satu orang tu dia kata takut sebut hantu pada sebelah malam. Saya dapat tahunya ada setengah-setengah orang yang takut hantu. Bila takut hantu, malam hari dia tak boleh sebut hantu. Kerana diberitahu pantang larang pula, siapa-siapa yang sebut hantu sebelah malam, dikhawatirinya hantu tu akan datang lah. Hantu akan datang. Kalau sebut nama, hantu datang. Pasti hantu datang. Ini akidah yang mana kita beranggapan hantu itu maha mendengar. Hantu itu maha mengetahui. Ini jelas-jelasnya syirik pada Allah Ta'ala. Dan lebih teruk lagi, itu hantu ada juga kaitan dengan jin lah yang kita tak nampak. Kan? Mana mungkin ada, mungkin tiada kan? Ini kan pula ada yang dalam hutan tak bolehnya sebut harimau, tak boleh sebutnya gajah. Kenapa? Kalau sebut gitu akan celupa lah kalau sebut benda tu. Maka akan menyebabkan gajah datang bagi musibah pada kita lah. Harimau datang bagi musibah pada kita. Maka dipesan-pesanlah oleh orang yang bawa pemandu jalan tu, dia beritahulah, siap-siap dah, jangan celupa sebut harimau ke, sebut gajah ke, sebut binatang-binatang bahaya ke, seperti ular ke apa. Kena sebut dengan ganti-ganti nama saja. Ada muka, ada benda, ada makhluk ke apa ke, gitu saja. Tak boleh sebut nama walaupun apa. Jadi sini juga beranggapan seolah-olahnya binatang-binatang itu maha mengetahui. Maha mendengar, maha mengetahui, sehingga kita tak boleh sebut. Dan sekiranya sebut, seolah-olah memang macam sial dah lah kalau siapa-siapa sebut tu. Mu ni celaka sungguh lah dia sebut benda-benda gini. Dia mana tu anggapan sial lah maknanya. Sebut benda ni sudah jadi sial. Kan? Itu adalah fahaman-fahaman syirik yang berlaku. Maka nak menghapuskan syirik ini, tak boleh semata-mata dengan kita, ya Allah, aku bertaubat semua sekali, benda syirik aku tinggal semua sekali. Tak cukup dengan itu. Bahkan kita kena nafi juga dengan perbuatan. Nafi juga yang dalam i'tiqad kita, perasaan kita yang sebelum pada ni, fahaman kita sebelum pada ni yang berpegang benda itu, kita kena buang dengan fahaman-fahaman kita yang batil itu. Buang benda itu semua sekali,
barulah mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekiranya tidak, masih lagi kita tidak mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sebenarnya lagi. Kerana dia syirik dengan tauhid ni umpama belon lah. Umpama belon saja. Ada kata ulama dia buat istilah seperti belon. Tauhid ni umpama belon. Belon yang kita tiup. Angin tu dia besar. Belon. Kan? Syirik tu umpama jarum. Syirik tu umpama jarum. Maka buat syirik, pecahnya belon. Pecahnya belon. Belon terus pecah. Maka itu perumpamaan tauhid dengan syirik. Sebab tu kita buat syirik, tauhid kita sudah hancur. Tauhid sudah hancur. Kan? Maka untuk jaga benda ni, yang jarum-jarum itu kita kena elak. Kita kena elak semua sekali. Benda yang tak sampai tahap jarum, tak apalah. Yang tak sampai tahap tajam, tak apalah. Tapi kalau sampai yang tajam, tak boleh. Jadi yang tajam-tajam itu, perumpamaan kepada syirik pada Allah Ta'ala. Rosak semua sekali. Okay? Dan istilah Melayu macam apa? Masuk nila setitik, rosak susu sebelanga. Kan? Susu sebelanga. Sebab apa masuk nila tu? Nila jadi pewarna biru. Kan? Maka akan jadi biru keseluruhan air susu itu. Susu yang putih tu. Maka siapa nak minum? Tak boleh minum dah tu. Air itu sudah rosak dah dengan jadi air nila. Kan? Maka dengan nila setitik itu merosakkan semua sekali. Kan? Maka itu juga perumpamaan tauhid. Perumpamaan dia serupa saja dengan susu, dengan nila ataupun belon dengan jarum. Dan perumpamaan lagi, perumpamaan bagi syirik yang duduk dalam hati itu. Selagi kita tak bongkarkan, benda tu dah rosak. Macam telur. Telur tembelang. Telur tembelang. Telur tu nampak okey je, bulat, elok-elok je. Tapi bila telur yang rosak tu, bila dipecahkan, maka akan busuk habis semua sekali. Maka, tak boleh simpan. Telur tu memang kena buang. Sebab kalau kita bawa juga, simpan juga, masih lagi kita membawa benda yang rosak. Maka itu juga perumpamaan syirik yang masih lagi ada dalam fahaman, pemikiran kita. Mana luaran nampak okey dengan keadaan kita, fizikal kita, pakaian kita, semua nampak Islamik, semua sekali macam orang yang betul-betul beragama Islam yang sebenar, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala secara sebenar. Tapi yang dalam tu macam telur yang rosak tadi. Maka, yang Allah Ta'ala nak beritahu melalui ayat ini, nak bongkar benda-benda yang tembelang. Benda-benda yang rasa masih lagi terkesan itu. Buang semua sekali. Yang terkesan kepada benda-benda yang adanya keramat-keramat, benda-benda yang adanya sakti, adanya benda-benda yang puaka lah, yang dianggap keras ke apa ke semua sekali itu, kita kena buang semua sekali. Benda tu tidak ada. Yang ada hanyalah kuasa Allah Ta'ala yang sebenar. Kuasa Allah Ta'ala mengatasi semua sekali. Sebab tu saya banyak kali juga dalam kuliah saya ajar. Saya ajar antara bacaan dalam solat yang untuk menguatkan tauhid kita. Dalam riwayat Bukhari ada menyebut, ketika sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kita pun menyebut Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd pun boleh baca, walakal hamd pun boleh baca. Itu yang ramailah di kalangan orang Melayu kita pun, siapa-siapa yang belajar agama pun memang tahulah cara baca gitu. Yang ramai tak tahunya perkataan yang selepas pada itu. Antara yang selepas pada itu yang disebut dalam hadis, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu antara lafaz dia. Kemudian ada lagi menambahnya, Allahumma la mani'a lima a'tai wala mu'tiya lima mana' wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Lafaz ini yang saya nak sentuhnya pasal lafaz ini. Lafaz ini lafaz pengukuhan tauhid. Mana ya Allah, la mani'a lima a'tai. Tidak ada yang dapat menghalang sekiranya engkau memberi, ya Allah. Engkau memberi, tak ada siapa boleh halang. Halang benda tu dapat pada aku. Wala mu'ti, tidak ada siapa yang boleh bagi. Lima mana'ta, sekiranya engkau tahan.
Sekiranya engkau tahan, tak akan dapat. Orang nak bagi apa-apa pun kepada kita, tak akan dapat. Ada saja alasan. Kan? Ada saja alasan. Kan? Maka itulah yang apa nama ni, Allah, kuasa Allah Ta'ala. Berbeza dengan makhluk. Kan? Berbeza dengan makhluk. Mana makhluk, ada dia boleh bagi, ada dia tak boleh bagi, dan dia pun yang nak bagi pun kadang-kadang memang tak dapat. Kan? Macam saya ada beli barang dalam Shopee baru semalam baru order, bila tengok order tu tengok yang satu lagi lebih murah. Jadi kita nak cancel order pun dah tak boleh sebab dia pun dah submit apa semua sekali dia dah keluarkan nombor pos laju apa semua sekali tu, tracking pun dah keluarkan, maka kita tak boleh cancel dah lagi lah. Dan bila kita tengok ada yang lebih murah lagi, murah RM30, murah dalam RM30-40 lagi. Jadi itu dah beritahu rezeki lah. Jadi kita dapat rezeki yang mahal lah. Rezeki yang murah lah. Macam orang berniaga lah. Beli benda yang sama di pasar yang sama. Tapi pergi kedai dia ni barang harga RM10. Pergi kedai yang satu lagi harga RM8. Kan? Tapi yang RM8 tu orang penuh. Kita nak bayar, nak memilih pun berebut-rebut. Pergi yang kedai yang RM10 tu lengang je. Kita pun ambil barang terus bayar, cepat je selesai. Kan? Kalau yang maka tu nak beritahu tentang keadaan tu tak serupa, harga tidak serupa, tu nasib kita lah, rezeki kita lah. Kan? Rezeki kita yang mahal, rezeki kita yang murah, tu lah rezeki kita. Allah Ta'ala nak kita ni yang harga mahal, maka harga mahal. Dan harga mahal itulah rezeki kita. Tak lebih, tak kurang. Memang Allah Ta'ala tetapkan itu rezeki kita. Ada yang dapat rezeki lebih murah. Kan? Maka itu rezeki dia. Bukan rezeki kita. Mana gitu. Jadi, nak beritahu, bila adanya ayat-ayat gini kita baca, kefahaman tauhid, setiap kali dalam solat kita akan dapat kukuhkan lagi tauhid. Bahkan dalam hadis juga ada beritahu, dibaca juga Allah mani alima a'ta wala mu'ti alima mana' wala yanfa'u dzal jadi minkal jad, dibaca juga lepas solat. Dibaca juga lepas solat. Maka ini nak beritahu dalam solat pun mengukuhkan tauhid, lepas pada solat pun nak mengukuhkan lagi tauhid. Sekiranya dalam solat, sebelum nak solat kita masih lagi fikir pasal harta ke apa semua sekali, bila solat pun kita pun rasa lega bila baca ayat. Bila selepas solat pula, dah lepas solat, teringat balik, baca pula doa tu sekali lagi. Maka yang diajar oleh Nabi SAW tu ada banyak-banyak hikmah lah. Maka antara hikmah laginya kita akan jadi rasa, oh memang tidak ada rezeki kita lah. Allah Ta'ala memang tak nak bagi benda tu pada kita. Kalau yang Allah Ta'ala nak bagi, tak nanti macam mana? Kan? Tak nanti macam mana dia akan cari kita ke, gana ke, kita akan dapat juga. Macam saya ingat jual tu, ada orang tu mari juga. Saya katakan, harga saya boleh letak harga ni je RM10. Dia kata kedai lain murah lagi. Kata kalau kedai lain murah lagi lah, pergi kedai lain tu. Dia pun pergi cari, lepas 2-3 jam dia datang balik. Dia datang balik memang tak ada. Dia pun minta. Minta. Ni memang harga ni lah kita je. Kan? Maka nak beritahu, dia katalah harga berapa ringgit. Nak beli kedai lain, tekanlah. Tapi harga kita harga ni. Maka itu saja kita boleh bagi pada dia. Kerana kita nak kira modal lagi, nak kira apa-apa lagi kan. Jadi kita boleh setakat tu saja yang kita boleh ada haknya, yang berhaknya kita bagi pada dia untuk bagi keuntungan juga kepada kita. Jadi situ nak beritahu sampingan lah. Sini nak beritahu tentang bahawasanya perasaan kita yang tak betul, perasaan yang syirik, kefahaman yang syirik itu Allah Ta'ala nak bongkarkan dengan adanya ayat-ayat ini. Maka sebab itulah ayat ini yang sesuainya itu saja. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, banyaklah cerita-cerita. Siapa-siapa nak tahu cerita-cerita dia yang lebih lanjut, boleh merujuk pada kitab-kitab tafsir lah. Dalam kitab-kitab tafsir, ada dia beritahu secara panjang-panjang lebar juga cerita-cerita pasal Baqarah yang sempena. Surah Al-Baqarah ni dengan nama Al-Baqarah. Sampai sini dulu, kita sambung lepas pada ni kejap. Ini mukadimah, tak start pun lagi.